Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 1 Gemilang. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan baik-baik saja di rumah. Baiklah murid-murid, bagi meneruskan pembelajaran Bahasa Melayu PDPR tahun 1 kali ini, kita akan meneruskan pembelajaran di dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 1 iaitu pada halaman yang ke-120. Murid-murid, hari ini kita akan mempelajari perkara yang berkaitan dengan menjawab soalan yang dinyatakan dan jawapan yang akan diperolehi daripada petikan yang kita pelajari pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat memahami dan juga dapat menjawab soalan yang dikemukakan kepada kamu sebagai latihan kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, sudah bersedia? Sekiranya sudah bersedia, mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, kalau kita perhatikan pada halaman yang ke-120 terdapat kata soal. Murid-murid, cikgu ulang ya. Dalam halaman ke-120 terdapat kata soal. Apakah kegunaan kata soal? Cikgu akan terangkan sebentar lagi. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu dapat membaca maklumat yang berkaitan dengan gambar pada halaman yang ke-120 di dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 1 ini. Di mana setiap gambar itu menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan gambar yang ditunjukkan kepada kamu. Baiklah murid-murid, harapan cikgu agar kamu dapat membaca maklumat yang terdapat pada halaman yang ke-120 dan memahami cerita yang cuba disampaikan kepada kamu dalam pembelajaran kali ini. Sekiranya kamu tidak dapat memahami apakah yang terdapat pada maklumat di halaman 120, cikgu benarkan kamu untuk meminta bantuan daripada ibu bapa dan penjaga kamu untuk membantu kamu dalam membaca maklumat yang terdapat pada halaman yang ke-120 dan membimbing kamu untuk memahami keseluruhan maklumat yang dinyatakan berdasarkan gambar yang diberikan. Baiklah murid-murid, seperti biasa, cikgu akan bacakan kepada kamu maklumat yang terdapat pada halaman yang ke-120. Menulis kolam ikan Indira. Gambar yang pertama. Ini rumah Indira. Di rumah Indira ada kolam ikan. Kolam ikan di rumahnya besar. Gambar yang kedua. Kolam ikan Indira terletak di belakang rumah. Kolam ikannya sentiasa bersih. Dan gambar yang ketiga, ayah Indira membersihkan kolam pada waktu petang. Kolam perlu dibersihkan agar tidak berbau busuk. Dan gambar yang terakhir, Indira membelah 10 ekor ikan koi. Ikan itu cantik dan berwarna-warni. Indira rajin memberi ikan makan. Baiklah murid-murid, kamu pernah melihat kolam ikan? Dan cikgu yakin ada di antara kamu mempunyai kolam ikan di rumah. Begitu juga dengan rakan kamu yang terdapat dalam halaman ini. Rakan kamu yang bernama Indira mempunyai kolam di belakang rumah di mana dia memelihara ikan koi. Ya, seperti yang kita sedia maklum bahawa ikan koi kadang-kadang terdiri daripada warna hitam, putih, oranye, putih, hitam dan ia kalau dijaga dengan baik, ia boleh membesar dengan sihat. Baiklah murid-murid,
penerangan berkaitan dengan pembelajaran kita, iaitu keseluruhan cerita ini menceritakan tentang Indira dan juga kolam ikan, di mana Indira dan ayahnya sentiasa memastikan kolam ikan yang mereka miliki dalam keadaan bersih agar kebersihan itu terjaga dan airnya tidak berbau. Kerana kalau kita tidak memelihara dan juga memastikan kebersihan kolam, pasti kolam tersebut akan mengalami kekotoran dan akan mencetuskan suasana yang tidak elok, di mana airnya akan mengundang bau yang tidak elok untuk dicium dan kemungkinan ikan-ikan tersebut akan mati. Kerana itu pentingnya kebersihan dan penjagaan air bagi sesuatu kolam yang mempunyai ikan peliharaan. Baiklah murid-murid, jelas di sini saya telah terangkan apakah intipati ataupun cerita yang berkaitan pada halaman yang ke-120, iaitu cerita di antara ayah dan Indira bersama dengan kolam ikan peliharaan mereka. Baiklah murid-murid, kalau kita perhatikan di tepi maklumat tersebut ada perkataan apa, di mana, bila, berapa. Cikgu ulang ya, apa, di mana, bila, berapa. Apakah tujuan kata ini murid-murid? Ya, betul. Tujuan kata ini adalah ia menunjukkan kata soal. Kata soal adalah kata pendorong bagi mewujudkan ayat di mana ia akan membentuk ayat soal ataupun ayat tanya. Jadi kata tanya ini adalah terdiri daripada perkataan apa, di mana, bila, berapa. Apabila kedudukan ia diletakkan di hadapan dan terjadinya ayat dan di hujungnya ada tanda soal, itu menunjukkan bahawa ia merupakan ayat tanya. Apakah tujuan ayat tanya? Ayat tanya adalah untuk menyoal sesuatu perkara yang kita tidak tahu. Sama ada kita ingin bertanyakan nama seseorang, benda seseorang, apa yang terjadi dan sebagainya. Jadi wujudnya ayat tanya ini adalah untuk bertanya kepada seseorang mengenai perkara yang kita ingin tahu. Apakah jawapan dia? Jadi murid-murid, dalam setiap latihan itu merupakan soalan yang memerlukan jawapan. Setiap persoalan perlu ada jawapan. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana menjawab soalan dan ia merupakan latihan yang perlu kamu lakukan pada hari ini. Baiklah murid-murid, latihan hari ini adalah menjawab soalan berdasarkan petikan teks yang terdapat di dalam halaman yang ke-120. Latihan ini perlulah ditulis di dalam buku latihan, di mana soalan yang diberikan kepada kamu adalah jawab soalan yang berikut. Apakah yang ada di rumah Indira? Di manakah kolam ikan Indira? Bilakah ayah Indira membersihkan kolam ikan? Berapa ekorkah ikan yang dibelah oleh Indira? Baiklah murid-murid, ini adalah persoalan yang diberikan kepada kamu untuk mendapatkan jawapan. Jadi bagaimana cara kita hendak mendapatkan jawapan bagi soalan-soalan yang diberikan kepada kamu? Mari kita beralih kepada perkara yang kita pelajari. Jadi murid-murid, soalan yang diberikan kepada kamu, jawapannya terdapat pada maklumat bergambar yang cikgu bacakan sebentar lagi. Jadi di sini untuk memudahkan kamu menjawabnya adalah lihat gambar yang pertama telah tertulis perkataan kata tanya apa. Gambar yang kedua telah tertulis perkataan di mana. Manakala gambar yang ketiga telah tertulis perkataan bila dan gambar yang keempat telah tertulis perkataan berapa. Jadi di sini ini menunjukkan bahawa
Apakah yang ada di rumah Indira? Jawapannya ada terdapat pada gambar yang pertama. Di manakah kolam ikan Indira? Jawapannya ada terdapat pada gambar yang kedua. Bilakah ayah Indira membersihkan kolam ikan? Terdapat pada gambar yang ketiga. Berapa ekorkah ikan yang dibelah oleh Indira? Jawapannya terdapat pada gambar yang keempat. Jika kamu membaca semula, kamu akan mendapat jawapan bagi persoalan yang diberikan kepada kamu. Baiklah murid-murid, di manakah latihan ini perlu dilaksanakan? Latihan ini perlu dilaksanakan di dalam buku latihan. Dan cikgu mahu kamu tulis tarikh, hari, dan yang paling penting adalah tulisan yang kemas, dan jawapan kamu perlu digariskan menggunakan pembaris menunjukkan itu jawapan yang telah kamu dapat daripada maklumat bergambar yang kita pelajari pada hari ini. Murid-murid, sekiranya kamu tidak dapat mencari jawapan bagi persoalan-persoalan ini, cikgu benarkan kamu untuk meminta bantuan daripada ibu bapa dan penjaga kamu untuk membantu kamu dalam menyelesaikan latihan kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, harapan cikgu agar kamu dapat memberikan jawapan yang betul pada soalan-soalan yang dikemukakan kepada kamu. Baiklah, itu saja yang perlu kamu lakukan pada hari ini, dan di akhir pembelajaran, cikgu ingin ucapkan ribuan terima kasih di atas penglibatan kamu dalam PDPR kali ini. Stay safe at home, jaga diri, sampai jumpa lagi. Sekian terima kasih daripada saya, Cikgu Nazri bin Wahab.